Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'da. Allahumma rahmana bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya syukur kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada di rumah ngaji Al-Jawharah, dan untuk sama-sama juga kita meneruskan kembali pengajian kita dalam mengenal ataupun dalam mempelajari ilmu tajwid Al-Quranul Karim. Dan insya-Allah malam ni kita nak sambung pelajaran kita pada sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan. Okey, kalau kita recap balik sekejap, ada kita sekarang ni baru 61 orang, sementara tunggu kawan-kawan masuk. Kita kena ingat balik bahawa apa yang kita dah belajar dulu, pertamanya adalah pada makharijul huruf, makhraj huruf. Jadi makhraj huruf ni kita tak boleh maksudnya belajar terus tinggal. Tak boleh. Kita kena bawa sampai bila-bila. Makhraj huruf sebab tu betul-betul kena strong. Betul-betul kena kuat pada makhraj huruf. Mesti kena ingat. Mesti kena, maksudnya terma-terma tu mesti kena ingat. Contoh jim. Contoh macam kita bercerita huruf jim. Huruf jim makhrajnya di mana? Okey, contoh macam sekarang. 2-3 hari ni orang duk cerita pasal Isra Mi'raj. So ceramah ustaz-ustaz pun Isra Mi'raj. Kata Mi'raj tu makna dia lain. Mi'raj arsh. Mi'raj tu daripada perkataan arash. Mi'raj shin dibaca dengan shin. Isra Mi'raj. Kata sejak bila Isra Mi'raj ni tulis dengan jim, tulis dengan shin. Jadi ada setengah orang tak peduli. Selain daripada Quran tak apalah, sebut pila apa pun. Tapi kita tak maulah. Oleh kerana sebut tempat lain pun kita jadi rosak. Takut benda tu terbawa masuk dalam ngaji. Contoh orang dah sebut dalam bahasa Melayu contohnya. Bahasa Melayu eja Rasul, R-A-S-U-L, Rasul, dia baca Rasulullah. Jadi bila baca Quran pun dia baca Rasul juga. Sebab apa? Dah terbiasa. Kita import apa yang ada dalam mulut, apa yang ada dalam logat kita ni, pergi ke Quran. Export pergi ke sana. Rasul. Jadi sebab tu dia sebut ra. Jadi apa pun kalau raw dengan wow jadi raw. Okey. Jadi benda-benda macam tu kena sedikit ada berikan improvement lah, insya-Allah. Baik, betul, makhraj dia tak boleh kita lupakan terus. Mesti kena bawa dia masuk ke sifat huruf. Jadi alhamdulillah sifat huruf kita dah belajar dah habis pada sifat yang berlawanan 4, dan alhamdulillah kita pun dah masuk pada sifat yang tidak berlawanan, dan kita dah pun belajar tentang safir. Kemudian pada minggu lepas kita dah pun belajar tentang qalqalah. Insya-Allah malam ni kita nak sambung pelajaran kita pada sifat yang seterusnya. Pertama adalah lin. Yalah, kalau ikutkan nombor 3 lah. Nombor 3. Tapi pertama untuk malam ni. Pertama untuk malam ni adalah sifat lin. Okey, muka surat 88. Buku kita boleh cek muka surat 88. Okey, baik. Ni sifat lin Jangan campur dengan mat lin. Mat lin tu nanti, mat lin tu cerita mat lambat lagi. Cerita mat tu nanti mungkin lepas puasa nanti baru, lepas habis raya nanti baru cerita mat nanti. Cerita sekarang ni sifat lin. Kena asing kena asingkan. Nanti dia benda hampir sama tapi kefahaman tu kena asingkan. Baik. Pertama, apa itu sifat lin? Apa makna lin? Lin ni lembut. Lembut, itulah lin adalah sifat yang diberikan untuk huruf waw dan juga ya. Maksudnya dua huruf ni lah. Huruf waw dan juga ya, yang mana kedua-duanya mesti sukun, mesti mati. Dan huruf sebelumnya berbaris fathah. Okey. Sebab apa nama dia lin? Sebab lembut, senang keluar. Jadi mana-mana waw atau ya yang mana sebelumnya berbaris fathah, mestilah itu dipanggil waw dan ya tadi itu bersifat lin. Kalau kata waw sebelumnya huruf dhammah, bu, tak, bukan lin. Kalau ya sebelumnya huruf kasrah, bi, bukan lin. Dia mesti huruf sebelum waw tu fathah. Contohnya mim bagi atas, ma masuk dengan waw jadi mau, ataupun ta dengan huruf ya jadi tai. Tu dia panggil lin. Okey, baik. Itu sifat bagi huruf waw dengan ya lah. Baik. Sekarang ni mungkin dalam buku ni dia perbincangan dia cakap tu je.
sebab dia dah masuk sifat keempat. Saya nak bawa sedikit perbincangan tentang lin ni kepada huruf-huruf isti'la apabila bertemu dengan huruf lin. Yang ni yang jadi satu polemik dalam masyarakat, terutamanya sebahagian kita yang mengaji ni, yang baca Quran ni, ada sedikit benda yang kita kena improve, especially apabila huruf-huruf isti'la. Ingat berapa huruf isti'la semua? Ingat berapa? 7. Bagus. Apabila huruf-huruf isti'la bertemu dengan huruf lin. Okey, saya tulis. Tak kisahlah siapa nak tulis boleh, siapa tak tulis pun tak apa, tapi saya akan hantar juga tulisan ni nanti dalam apa nama? Dalam grup. Okey, baik. Buat dulu. Okey, baik. Kita ada 7 huruf isti'la. Pertama kha. Kha, kemudian sa, kemudian da, usa. Kemudian Sodotin dan juga Zo. Okey, bubuh satu lagi. Bukan isti'la buruh ni. Tapi saya saja tambah satu lagi. So semua ni cuba tengok bila kita bagi atas semua. Okey, cuba sebut satu-satu. Cuba sebut semua satu-satu. Ha, sa, ha, rin. Ha, sa, da, ra, ta, Zo, Ra. Okey, berapa huruf semua ni? 8. Jadi 8. 7 campur 1 je lah. 7 campur 1 jadilah 8. Okey. Semua setuju Semua setuju. Kita sebut semua ni jadi kha, sa. Okey. Ni tanpa alif lagi. Kha. Okey, yang kedua, yang kedua semua ni saya buat tambah alif. Tambah alif macam tu. Okey, cuba sebut pula. Kha, sa, ra. Okey. Semua bunyi betul Kha, sa, da, ra, ta, ra. Semua bunyi betul. Okey. Yang ketiga ni, saya nak tambah waw. Khaw. Kenapa tiba-tiba jadi khaw? Tadi dari atas bunyi kha. Mari ke bawah jadi kha. Kenapa? Bagi tahu dia. Sebab huruf dia isti'la sebelum dia Ustaz dan berbaris fathah. Tak, sekarang ni soalan saya, dari atas tadi bunyi dia kha. Mari kat bawah ni jadi kha. Kenapa? Salah makhraj tu. Faham tak soalan saya? Khaw juga Ustaz. Faham tak soalan saya? Okey. Makhraj tak betul. Bukan makhraj tak betul, sebut tak betul. Sebutan tak betul. Sebutan tu. Dari atas tadi semua sebut okey kha, semua setuju kha. Yang bawah pun setuju kha. Tapi bila masuk dengan waw jadi khaw. Baik, sekarang ni rehatkan minda sekejap. Bayangkan, okey, cuba kita lihat balik. Kalau sebut khaw, bermakna kha tu jadi kha. Khaw. Suara Ustaz betul-betul Ustaz. Pula. Hello. Dia jumpa lin, lembut. Terpaksa melembutkannya. Okey. Hello. Dengar tak suara saya? Hello. Okey, dengar suara saya tak? Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Terima kasih. Sorry tadi pakai line lain. Okey, sekarang ni soalan saya, dari atas tadi kita sebut mana tu? Sekejap. Dari atas tadi kita sebut kha, masuk bawah pun kha. Tiba-tiba bila sampai dengan waw, kita jadi khaw. Orang baca so, baca saw. Qaf itu actually qaw. Qaw ni paling banyak dalam Quran. Orang baca litunzira qauman ma unzira abaqau, baca qaw. Dan nak tanya soalan dia, sejak bila qa ni jadi qa? Bila kha ni jadi kha? Bila sa ni jadi sa? Nak tahu tu. Jumpa dengan huruf lin Ustaz. Itu sebutan tak betul Ustaz. Tak betul. Sebutan tak betul. Sebenarnya kha ni buatlah apa pun. Okey, sebenarnya kha ni masuklah huruf apa pun dia tetap kha. Kenapa tiba-tiba jadi kha? Itu soalan saya. Kha ni masuklah huruf apa pun dia tetap kha. Cuma bunyi dia kha dengan waw jadi khaw. Sa dengan waw jadi saw.
Do dengan wa jadi dau. Ro dengan wa jadi rau. To dengan wa jadi tau. Ko dengan wa jadi ko. Betul tak? Betul. Ko. Beza tak kau dengan kau? Ada beza tak? Kau dengan itu dia kau, dengan itu dia kau, mama. Okey? Ada beza. Jauh beza. Bahkan kalau fikir balik, sebenarnya benda ni basic je. Mana pun setuju, orang semua setuju huruf ni kha. Bila masuk dengan waw, tak mengubah apa-apa pun pada kha ni. Tak, bukan kerana dia sebab dia jumpa waw, sebab tu kita kena rendahkan kha ni jadi khaw. Maknanya kha ni ada ketika boleh jadi istifal ke macam mana? So ni tiba-tiba okey, huruf-huruf isti'ala ni ada. Orang yang sebut tak betul. Ingat tak kita belajar isti'ala hari tu kan? So kita tak ada pun hatta absence of luxuries. Allah C. tak apa. Generations. Ya. Kenapa kita belajar orang putih pula dalam belajar tajwid ni? Not. I cannot. I don't teach English session on that and on tonight. I teach tajwid. Tak mute gaji semua Ustaz. Senang. So who want to teach English? You can choose your class lah. I want to teach tajwid today. Tonight. Okay, baik. So kha ni tak ada ketika pun jadi istifal. Hatta tengok kalau kha baris bawah pun ada tak kha baris bawah jadi istifal? Tidak. Dia memang istilah. Kan, ingat lagi tak belajar isti'ala dulu? Dan dalam matan tu dia kata apa? Walaupun dia berbaris bawah, dia tetap tidak akan jadi istifal. Tetap tak akan jadi istifal. Sebab huruf-huruf ni semuanya isti'ala. Semuanya isti'ala. Jadi semuanya akan isti'ala. Tak akan jadi istifal. So, tak akan jadi kha. Tak akan jadi sa. Ro ni walaupun dia bukan isti'ala. Tapi bila dia baris atas, dia baca dengan tebal. Dia ro. Orang tak baca ra. Jadi sebab tu bila dia baca, okey lah, especially kita dalam bahasa kita Melayu kan. Orang katanya, nak pergi mana? Nak pergi surau. Banyak bergurau. Orang asal mana? Kuala Kurau. Rau, dia baca rau. Jadi bila baca Quran, dia baca dah kata contoh surah apa ya? Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum liyurau. Macam liyurau. Betul tak baca liyurau? Tidak. Kita takkan baca dengan ra. Kita akan baca dengan ro. Okey, sekarang ni saya nak ajar satu tips. Siapa yang masih ada masalah dengan huruf-huruf lin ni lah, wow, especially wow. Ya ni tak berapa sangat. Ya ni kalau kha dia. Kha ni khoi, kata kha dengan ya khoi. Orang kita Melayu kan ada nama Khairul. Kita baca Khairul. Bila Quran kita baca Khair. Tapi jaranglah orang baca ya tu. Yang sekarang ni yang paling problem ni wow. Okey, sekarang ni saya nak bagi tahu ataupun saya nak bagi satu tips. Boleh ajar diri sendiri dan juga boleh ajar orang lain. Okey, jangan tutup dulu semua. Mana ni? Okey. Sekarang ni saya nak bagi satu tips. Kalau siapa yang masih ada masalah, macam mana nak sebut huruf isti'la ni termasuk ra ni bila jumpa dengan waw. Pertama adalah baca dengan alif ni dulu. Ikut step ni. Mula-mula sebut yang atas ni bagi betul dulu. Qa sa da ra ta qa za ni. Sebut dia bagi betul yang ni dulu. Kemudian tambah alif pula. Bagi panjang sikit, tak apa. Lebih dari 2 harakat pun tak apa. Sebut banyak-banyak. Qa sa do, banyak-banyak tak apa. Tak apa, bukan kita mengaji pun. Kita nak betulkan wow ni. Kemudian daripada yang nombor 3 ni, kita nak masuk ke daripada nombor 2 ni, nak masuk ke nombor 3 ni, baris ketiga ni, kita kena masukkan pelan-pelan. Daripada kha contohnya. Khaw. Macam tu. Saw. Daw. Termasuklah qa. Sebut qa. Qaw. Contoh qa pelan-pelan kita tarik. Qaw. Pendekkan. Qaw. Pendekkan lagi. Qaw. Pendek lagi. Qaw. Benar-benar kita akan dapat qaw. Okey. Dan bila dah dapat, kena praktik lah. Bila baca sendiri pun kena baca qaw lah. Jangan macam, tak apa. Tak baca dah ustaz. Belasah pihak kau. Takkan jadilah.
ilmu tu tak akan berbaloi lah, maksudnya tak akan bermanfaat lah kalau kita tak rasa nak ubah. Dia ilmu ni dia akan bermanfaat bila kita dah dapat, kita buat perubahan. Contohnya macam tadi, so semua huruf kalau ikut dalam Quran, zawu dia tak ada. Yang lain semua ada. Qaw ada, raw ada, taw ada, khaw ada, fala khawfun, sawma, dawun, ghaurun, ghaura dalam surah apa nama? Dalam surah Al-Mulk kan. Faman ya'tikum apa kata Allah Taala? Ghaura dok baca. Kadang-kadang kat surau masjid kan. Semua dah baca Al-Mulk bagus dah malam-malam lepas Isyak. Dok baca ghaura. Dia jadi rau jadi samsul rau. Jadi rau. Tak ada. Kita tak nak baca rau. Jadi kena baca ghaura. Akhirnya lama-lama insya-Allah boleh dapat. Tapi dengan syarat ikut step tu. Pertama, baca yang atas dulu. Kha, sa, da semua. Kemudian baca yang nombor 2 ni pula. Bagi betul, panjang tak apa. Kha, sa. Kemudian ikut step nombor 3 daripada yang panjang ni baru masuk kha, sa. Kemudian lama-lama pendekkan, cuba pendekkan. Okey? Barulah lama-lama kita akan jumpa qaw, saw, daw dan seterusnya. Okey. Agak-agak senang ke susah nak buat ni? Agak-agak nak buat tu senang. InsyaAllah senang Ustaz. Senang. Kalau senang akan jadi senang Ustaz. Kena praktis Ustaz. Kalau Kena tak buat praktis. selalu. Dalam masa seminggu ni, Praktis dalam masa banyak. seminggu ni buat. Dalam masa seminggu ni buat yang tu je. Ambil kalau kata tak apa, nanti saya akan hantar dekat apa nama dekat Telegram picture tadi tu. Dalam masa seminggu ni praktis yang tu je. Khaw, saw. Bagi mereka yang masih ada masalah dia baca qaw, saw, raw ni. Lama-lama insya-Allah kita boleh, dan kata sampai tahap nanti apa tu? Sampai tahap kita bila kita dengar orang lain baca qaw tu, kita pula rasa macam menyampahnya dengar. Macam dia ni tak belajar ngaji ke? Kita akan rasa Lembu pula Ustaz. tapi janganlah marah orang pula, dah pandai nanti. Baik. Okey, ada soalan nak tanya? Maaf Ustaz. Maaf Ustaz. Ya. Lagi satu saya rasa lah kan, kadang-kadang dia jadi macam ke arah nipis tu sebab tak masuk ke makhraj waw tu dengan sempurna. Jadi dia akan jadi khaw. Dia tak masuk khaw. Dia tak masuk ke makhraj waw tu dengan sempurna. Kalau kata macam khaw tak masuk. Khaw tak masuk. Itu baru masuk kan. Tapi yang duk jadi nipis tu dia jadi khaw. Dia tak masuk waw tu. Dia tak masuk khaw. Dia tak muncung bibir dia bulat. Qaw dia baca qaw. Hatta kalau dulu-dulu lah kalau belah utara kami kan, kalau orang utara kan, huruf qaf tu orang tak baca qaf, baca qauf. Tak tahulah mana pula jadi qauf. Aduh, penatnya. Kan ada satu surah nama Qaf kan. Tu Imam baca Qauf. Ya Allah, hancur hatiku dia mendengarnya. Qauf kata, dah baca salah Qauf. Lepas tu baca Qauf pula. Sedangkan dia baca dah Qaf. So bila dia masuk waw tu dia duk au. Kan? Rau baru dia. Rau. Tapi apa pun yalah. Betul lah kata Quran ni dia bahasa Arab dia tu kena isti'la dia kena bagi kemas. Sebab tu sifat isti'la tu kena bagi kemas dulu. Kha semua dua dha ra ta qa za semua tu, kemudian barulah perlahan-lahan masuk dengan huruf waw. Insya-Allah cuba je. Saya tak berani jamin, tapi setakat ni siapa yang buat macam tu insya-Allah berhasil. Kalau kata tak boleh juga, tak tahulah kena mandi bunga lah kot. Kalau saya dah buat dah, tak boleh juga. Mandilah bunga 40 hari 40 malam. Okey, baik. Saya nak pindah kepada sifat yang seterusnya. Okey, sifat yang seterusnya ni namanya inhiraf. Apa maksud inhiraf? So boleh lin tu waw dengan ya. Yang ada sifat lin sebelumnya berbaris fathah. Yang penting waw dengan ya tu sukun. Okey, baik. Inhiraf ni maknanya melencong. Kena sebut betul bukan melancong Melencong. Ni nak cuti sekolah ni kita nak pergi melancong, nak inhiraf mana. Bukan. Inhiraf ni melencong. Okey, apa maksud melencong?
Apa yang melencong ni adalah sebenarnya lencongan suara tu, bunyi dalam mulut tu. Bunyi dalam mulut, kita keluarkan bunyi tu dia melencong pada suatu huruf kerana tidak sempurna aliran bunyinya. Ada tertutup. Dan ini kerana dalam bunyinya terhalang oleh lidah. So inhiraf ni hurufnya adalah lam dan juga ra. Baik, kita tengok pada muka surat 88. Dia menjelaskan lagi dengan gambar ni. Nak ceritanya kalau kita tengok dari sudut tepi, hujung lidah kita sentuh dengan langit, which is itulah yang kata halang tu, halang. Tak boleh keluar bunyi tu. Tetapi bunyi tu dia still boleh keluar ke mana? Dia keluar ke tepi. Halang kat tengah, dia keluar ke tepi. Berbeza dengan huruf ra. Ra inhiraf juga. Inhiraf ra ni macam mana? Inhiraf ra ni kita halang ke tepi, maka dia keluar ke tengah. Sebab tu bila nak sebut huruf ra dengan betul, tengok gambar ni dia tunjuk gambar ni. Sebab tu nak sebut huruf ra dengan betul, yang menyentuh kawasan gusi tu hujung tepi ni, kiri kanan ni, nampak? Manakala kawasan tengah-tengah tu tidak menyentuh. Sebab tu lidah kena jadi melengkung, lidah kena lengkung. Lidah kena lengkung supaya hujung lidah tu ada ruang. Kalau kita tengok ke cermin nampak ada ruang hitam dalam ni, ada ruang. Tapi saya sendiri tengok cermin tak nampak tak? Tak tahu lah macam Dr. Emas boleh buat hebat dia. So bila sebut lidah kita tak rapat sepenuhnya ke langit dan bunyi itu keluar ke tengah. Yang kata inhiraf ni bunyi itu keluar satu, lam bunyi itu keluar ke tepi. Ra pula bunyi itu keluar ikut tengah. Okey, baik. Sekarang ni siapa ingat lam dengan ra ni sifat dia sebelum ni apa yang dia bersama? Apa yang dia bersama dengan ra dengan lam sifat sebelum daripada? Bainiyah. Bagus. Bagus. Tawasud. Tawasud ataupun bainiyah. Din Umar. Ya. Bainiyah. Baik. Kalau tengok kat sini ada berapa huruf yang tak ada bainiyah tu? Ain mim ra. Yang tak ada ain, mim dan juga nun. Nun ada. Nun kat sini. Mim nun. Okey. Mim dengan nun nanti kita akan belajar dekat akhir sifat ni. Akhir sifat ni. Sama juga, dia tersekat juga. Tapi dia keluar ikut ke mana? Hidung. Dia keluar ke hidung. Ada pun lam dengan ra ni dia tersekat tetapi dia keluar kot masih ke mulut tapi ikut dia melencong keluar kot tepi. Dia tak payah bukanlah nak suruh praktik nanti bila kita baca bunyi tak inhiraf tu. Tak, nak kata sifat dia tu, sifat ra dengan lam tu memang dia inhiraf. Jadi kalau kita sebut tu sendiri akan berlaku automatically inhiraf tu. Bila sebut okey dia dah jadi inhiraf dah. Settle. Orang takkan tanya, "Oi, kau tak buat inhiraf bila sebut lam?" Boleh nak buang inhiraf ni. Kecuali kalau kita letak lidah salah. Letak lidah salah, kemudian sebut lam. Jadi tak jadilah inhiraf tu. Tapi selagi mana kita letak lam tu makhrajnya betul, insya-Allah inhiraf tu pasti akan berlaku. Begitu juga dengan huruf ra. Lepas tu kalau siapa-siapa kat sini, kalau nak ajar orang lain untuk sebut huruf ra dengan betul, bagi tahu. Tunjuk gambar ni. Tunjuk gambar ni kat dia. Gambar yang muka surat 89 ni, bawah ni belah kiri ni, tunjuk kat dia. Kata hujung lidah tepi kiri dan kanan yang sentuh dengan langit. Jangan sentuh semua. Kalau sentuh semua dia tak jadi. Cuba buat. Cuba sentuh semua lidah ke langit tu. Sebut ra boleh tak? Dia takkan boleh bergetar. Dia takkan boleh bergetar. Nak getar lidah tu mesti kena sentuh. Siapa orang Kelantan sini? Kalau ada orang Kelantan ni dia kata bo sentuh. Bo sentuh. Maksudnya sentuh tu sikit-sikit je. Sebab tu dia boleh getar. Kalau tak, lidah tak akan bergetar. Kalau sentuh rapat semua lidah tak akan bergetar. Okey. Settle. Ada soalan? Ada soalan nak tanya tentang inhiraf? Ustaz nak tanya, masa yang sama, ra tu bersifat takrir kan? Jadi sabar. Tak habis. Masa serentak ni sebut macam mana? Okey. Bila sebut tentang sifat tu, bila sekali sebut semua akan
Sebab sifat dia, contoh macam orang tu, dia sifat dia apa? Penyayang, baik hati, suka menderma, apa lagi? Tiba-tiba boleh tak berhimpun? Oh, dia tu orang kata apa? Buang salah satu. Tak boleh. Dia memang itu sifat dia, perangai orang tu. Maka bila dia berjalan je, semua sifat tu akan berkumpul dalam satu tubuh badan. Macam itulah huruf ni. Boleh sebut semua ada. Bainiyah ada, takrir ada, inhiraf ada, jahar ada, istifal ada. Semua akan datang serentak. Semua akan datang serentak. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Baik, terus. Baik. Sila hari bulan boleh habis semua sifat malam ni. Semua faham je ni, okey. Saya suka. Ataupun ni tunjuk gambar yang pada muka surat 90 ni. Tunjuk. Nak sebut lam, hujung lidah semua kena rapat. Kalau ra, hujung lidah tidak rapat. Tepi kiri dan kanan sahaja yang menyentuh kawasan lelangi. Baik, Puan dah tanya. Datang dah sifat getaran pada huruf ra, especially ra sajalah. Sekarang ni kita huruf ra. Satu lagi sifat tambahan pada huruf ra. Kalau kita tengok sekejap saya nak cakap. Kalau kita tengok dari awal, lam ni, huruf lam, dia memang follower ra tegar. Dia follow ra. Dia follow dekat jahar, dia follow dekat bainiyah, dia follow dekat istifal, yang mana kadang-kadang jadi tebal, kemudian dia follow dekat infitah, dia follow dekat inhiraf, sampai kat mana dia follow? Sampai dekat takrir ni akhirnya lam beralah. Sampai dekat takrir je yang dia tak follow. Ra terus masuk sampai ke takrir. Sebab itulah bila kita mengaji, bila kita baca Quran, kalau siapa perasan, kalau kata huruf lam mati jumpa ra, kita akan idgham lam dalam ra. Qul, contoh. Qul dengan rabbi. Qul rabbi. Bila baca terus, baca dia qur rabbi. Idgham. Qur rabbi. Tapi kalau terbalik, kalau ra mati dulu, jumpa lam, waghfir lana. Contoh, waghfir lana. Idgham tak ra dalam lam? Waghfir lana. Tak. Sebab apa? Okay, kalau orang tanya, kenapa tak idgham ra dalam lam? Kenapa ra tak boleh masuk dalam lam? Lah. Waghfir. Sifat takrir dia Ustaz. Soalan. Lam boleh masuk dalam ra, tapi ra tak boleh masuk dalam lam kerana takrir ni lah. Kerana getaran pada huruf ra ni. Begitu juga nun. Nun boleh masuk dalam ra. Min rabbik jadi mir rabbik. Tapi bila ra mati dulu, ra tak masuk dalam lam. Tak boleh sebab getaran ni lah. Sebab getaran ni. Sekarang ni tengok baca dari buku apa dia kata? Getaran hujung lidah semasa sebut huruf ra dengan getaran ringan. Kenapa getaran ringan? Kerana hujung lidah tu kita sentuh sikit je. Kita tak sentuh banyak. Kalau sentuh banyak, getaran dia jadi rosak. So sentuh sikit je. Dan kemudian makhrajnya yang sempit. Sebab apa? Hujung lidah tu tengah tu je nak keluar huruf ra tu. Tengah kecil je. Ni, tengok besar mana je hujung ni. Kecil sangat. Very small hujung ni nak keluar huruf ra. Jadi pembaca perlu berwaspada agar tidak berlebihan dalam menggetarkan lidah yang menghasilkan lebih daripada satu huruf ra. Contoh, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh baca macam tu. Jadi macam mana nak baca betul? Sekali sentuh je. Mula-mula tu je sentuh. Bagi getar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca ra ni mesti kena ada getaran. Tak boleh buang getaran dia. Kalau baca contoh waghfir lana, kena bagi bunyi ra tu. Fir. Kalau tak bunyi getaran dia, orang akan kata kita baca idgham. Waghfir lana. Dah jadi idgham. Tak nak. Kita tak akan baca idgham ra ke dalam lam. Tak. Kita tak baca ra masuk lam. Sebaliknya, ra mesti kena ada getaran. Okay, somebody please tell me how many sifat for the ra? From the starting to the takrir ni. Ada berapa sifat bagi huruf ra? 7. 6. Kira betul. 5 sifat dia. Ada 6 Ustaz. 5, 7. Tak kok mana pun starting mula-mula tu 4. Jahar, Ada 4, 6. bainiyah,
istifal, infitah. 4 tu memang ada dah pada setiap huruf ada 4 dah. Kemudian tadi kita tambah apa? Inhiraf dan sekarang ni in apa? Takrir. Inhiraf Takrir dan dengan Ini hiraf dan Hiraf. takrir. 6. 6 Ustaz, betul. 6 je lah. So sifat bagi huruf-huruf ni ada 6. Jadi bila kita baca je, sebut je huruf-huruf tu, dia akan main serentak semua sekali. Semua sifat 6 tu akan ada dalam huruf ni. Bila kita baca fir, ada angin tak? Fir. Ada angin tak? Jawab. Tak ada. Tak ada. Kemudian ada tak bayaniyah? Fir lana. Ada bayaniyah tak? Ada. Tinggi tak? Isti'la tak? Fir. Tidak. Tak isti'la. Kemudian apa lagi? Infitah tak? Ada terkepung tak roh tu dalam mulut? Terkepung. Kemudian Ada Ustaz. ada terkepung? Infitah. Tak. Infisam. Infitah lah. Itbaq. Ada itbaq tak? Itibak tak ada. Sebab tak ada Ustaz. Dia tak ada, dia tak terkepung. Dia infitah. Bagus. Bagus. Nampak dah. Kemudian fir. Ada inhiraf tak? Fir. Terkeluar ada bunyi tu? Fir. Ya, ada melencong. Bunyi melencong ke tengah. Dan juga ada tak getaran? Fir. Ada takrir. Takrir. Nampak? Sekali sebut 6. Bak kata Sarimah. Sekali petik 10 yang datang tahu. Maknanya sekali sebut 6 yang datang tahu. Nampak? So itu dah sifat. Tu bila kita tahu sifat roh tu, maka nampak 6 sifat tu dia akan datang serentak. Bukan asing-asing tak? Asingkan. Kejap ni, waktu ni kena baca inhiraf je. Waktu ni kena baca takrir saja. Waktu ni kena baca bainiyah saja. Tak ada. Dia tak asingkan macam tu. Dia sifat tu memang dia akan datang semua serentak. Sekali sebut, semua akan datang serentak. Okey, boleh faham? InsyaAllah Ustaz. Itulah maksud sifat huruf. Okey, baik. Yang ke-6. Memang boleh. Ustaz. Ya. Ustaz. Sila. Boleh saya kongsi sikit sebelum ni pernah belajar kan inhiraf tu, dan inhiraf tu adalah lencongan lidah. Dulu pernah belajar yang lencongan tu adalah lencongan lidah, bukan lencongan suara. So sampai hari ni pun ada lagi buku tajwid yang menyebut inhiraf tu lencongan lidah. Kan? So saya rasa nak kena perbetulkan kefahaman lencongan tu lencongan apa? Lencongan lidah kan? Herok lah lidah. Ya, betul. Dalam buku tajwid tu dia kata memang kita kena sengitkan lidah, Ustaz. Sampai hari ni ada lagi buku tajwid yang masih sebut macam tu. Kan? So jadi Ustaz kena tolong bagi tahu yang kita kena tukar kita punya kefahaman. Yang ada buku-buku tajwid yang masih kan. So ada lagi buku tajwid yang masih guna lencongan lidah lah Ustaz. Bukan lencongan suara. Sebab saya pun pernah belajar yang tu, saya pun pernah sampaikan ke orang dengan lencongan lidah. Tapi sekarang lah ni saya dah tukar. Saya dah explain lencongan suara. Kan? Ada hadiah, bagi hadiah dekat Puan. Apa nama Puan? Ini. Puan ini. Duduk mana? Duduk Sungai Petani. Bolehlah balik jumpa esok ni. Sila Ustaz. Ustaz balik bagi tahu. Saya pergi cari Ustaz. Saya nak tunjuk buku ni. Betul lah. Ada depan saya buku ni, ada depan saya. Dia cerita pasal lencongan lidah ni. Dia kata lidah melencong ke tepi. Puan Aini Wijaya ni kan? Ya, saya. Okey. Kenapa Wijaya tu? Ayah bagi. Nama ayah bagi. Berjaya. Tu Tok Guru saya, Ustaz. Apa tu? Ya ke? Masya-Allah, tabarakallah. Itulah saya di Kami dari sekolah Penjajah Penang. Saya juga tu Ustaz. Bukan nak Aduh. semua yang main ni Tok Guru belaka. Bukanlah Ustaz. Tu Belajar ni. Belajar sebab tu dapat cari kesalahan perbetulkan kebiasaan lama kepada kebiasaan baru, kan? Alhamdulillah. Jadi inhiraf ni dia sebenarnya adalah belencongan pada bunyi yang terkeluar ke tepi, bunyi keluar ke tengah.
Kalau herok lidah dia teruk. Jadi tak kena lah kalau lencong tu lidah. Tapi lidah tu kena letak makhraj yang betul, maka bunyi tu nanti akan melencong dengan sendirinya. Okey, baik. Baguslah malam ni. Rasa macam nak speed lah cik. Okey, habis cerita Kongsi je Ustaz. Sebab ramai yang masih pegang yang tu. Saja berkongsi lah sebab ramai yang masih pegang macam tu. Lencong. Jazakillah khairan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Baik, okey. Sekarang ni sifat yang keenam. Bagi sifat yang tidak berlawanan adalah tafashi. Disebut tafashi. Tafashi ni sebenarnya dia tak ada terjemahan dalam Melayu ni, tak ada terjemah. Tak boleh nak terjemah. Kalau kata orang boleh terjemah tu terror. Saya sendiri masa nak terjemah buku ni, saya kata apa tau sifat tafashi ni? Tulis kat tepi tu SSHHHHH. Tu. Cuba buat. Yang itulah nama dia tafashi. Bunyi tu. Bunyi orang duk syadap ke orang tu. Tu. Bunyi tu. Yang itulah namanya tafashi. Kalau terjemah, betul lah paling orang kata apa? Yalah kawan-kawan kata terjemah apilah bagi orang dengar berhamburan. Berhamburan ni banyak benda boleh berhamburan. Makin hamu pun berhamburan juga. Jadi dia kata berhamburan tu tak kena sebenarnya. Yang paling betul tafashi ni adalah bunyi tu. Bunyi tu. Disebabkan apa? Hamburan angin semasa menyebut huruf shin. Daripada makhrajnya disebabkan pelanggaran bunyi pada permukaan lidah dengan gigi atas dan bawah. Jadi bila kita nak sebut huruf shin, okey, tengok balik dia punya makhraj shin. Siapa ingat makhraj huruf shin kat mana? Tengah lidah Ustaz. Lidah kena sentuh ke, kena turun sikit ke, kena turun bawah ke? Dia macam mendatar apa berkembang. Kena pada langit. Ustaz, lidah kena turun sikit. Lidah kena turun sikit je. Daripada huruf apa? Daripada huruf Sod. Mana ada sod? Ya. Jim. Baru tadi duk cerita Mi'raj. Jim tu Mi'raj. Daripada jim tu kalau rapat jadi jim, kena turun sikit jadi shin. Jadi nak sebut jim kena sebut jim, nak sebut shin kena sebut shin. Jadi bila kita turunkan lidah tu, hujung lidah tu dia tak sentuh apa-apa, maka bunyi tu dia dekat langgar gigi tu. Langgar gigi atas, langgar gigi bawah, kemudian dia akan keluar ke tengah-tengah. Sebab tu dia bunyi dia bunyi dia ash. So sekarang ni bunyi tafashi ni bunyi dia angin dia banyak. Jadi bila kita sekarang ni kalau saya nak tanya satu soalan boleh? Siapa ingat sifat hams ada berapa huruf? Ada 10 Ustaz. 10, bagus. 10 markah untuk Puan Hayati. Okey. Salah satu daripada huruf hams adalah huruf shin. Betul tak? Huruf shin ni. Jadi memang tak boleh buang lah. Memang huruf shin ni tak boleh buang lah angin tu. So kalau kita tengok balik kan, ni saya nak pergi advance sikit boleh Saya nak pergi advance sikit. Daripada 10 huruf hams ni, agak-agak huruf mana yang paling banyak angin? Shin. Shin lah. Shin. Bukan shim lah. Bukan shim. Shin dengan nun. Shim tu Pak Hashim tu. Shim. Okey. Okey, mula-mula kalau kita tengok level angin, kalau kita lihat level angin paling banyak adalah huruf shin. Especially kalau bersabdu lagi lah banyak. Asya. Kalau bersabdu lah contoh. Baik, nombor 2. Huruf apa nombor 2 dalam hams yang kedua banyak angin? Kedua lah, kira level bawah sikit nombor 2. Apa yang agak-agak? Huruf sod. Sod dengan Sin. sod dengan sin. Kenapa sod dengan sin nombor 2? Kenapa? Sebab dia sama pada marat yang sama. Sebab dia ada sofir. Sebab dia ada sofir. Kemudian lepas sod tu barulah datang huruf ha, kha, kan. Kemudian hujung sekali 2 huruf yang terakhir yang paling kurang angin anggap apa? Kaf, ta. Kaf dengan ta. Kaf dengan ta yang paling kurang angin. Sebab apa? Huruf kaf dengan ta ni kalau kita sebut tanpa angin pun
tanpa angin pun boleh. Boleh tak sebut huruf kaf dengan ta tanpa angin? Boleh tak? Ka. Boleh? Boleh. Cuma kita kena masuk juga angin sedikit. Kena masukkan hams tu. Kena masuk. Sebab tu dia ada hams. Jadi kaf dengan ta ni level yang paling anginnya rendah. Fahattahu syahsun sakat. Jadi kaf dengan ta ni paling rendah. Tapi kalau macam shin, boleh tak buang angin daripada huruf shin? Boleh tak? Tidak. Tak boleh. Tak boleh. Boleh. Huruf sin dengan sod, boleh tak buang angin daripada sod dengan sin? Tahan nafas, sebut sod. Boleh? Tak boleh. Takkan boleh? Ha, contoh ha. Tahan nafas, sebut huruf ha. Dia dah bunyi. Tak akan bunyi. Dua tengah-tengah situ. Tengah-tengah, tak boleh sebut. Tahan nafas. Tapi kalau sebut A boleh tak? Kan? Boleh. A boleh. Ha takkan boleh. Sebab dia hams. Sebab dia hams. Okay, so kalau ni advance lah. Advance lah. Tak apa, tak faham, tak apa. Tak apa, taja nak pergi advance lah. Namanya dalam hams tu, tafashi lah yang paling, huruf shin lah yang paling angin paling kuat. Diikuti oleh sod dengan sin. Kemudian diikuti oleh ha, kha. Apa lagi? 2, 1, 3, fa. Berapa dah tadi? Fa. Itulah fa. Kemudian last sekali, barulah kita letak kaf dengan ka. Buatlah cuba tulis kan. Cuba tulis dalam buku sendiri. Mula-mula start dengan shin. Kemudian yang kedua sod dengan sin. Kemudian diikuti oleh yang tengah-tengah tu, hujung sekali letak kaf dengan ta. Itu level angin pada huruf-huruf hams. Boleh faham tak? InsyaAllah. Soalan? Sila. Ada soalan kalau nak tanya? Ya, saya. Ada. Ustaz boleh ulang lagi tu? Agak tahap angin dia tinggi tu. Shin. Sekali lagi. Okey, pertama shin lah, tafashi ni. Sebab sifat tafashi ni lah menyebabkan shin tu angin dia paling kuat. Shin tafashi ni. Kemudian diikuti oleh huruf senang tulis lah. Saya tulis lah. Okey, mana tadi? Clear dulu. Mula-mula shin lah. Mana shin? Shin. Kemudian sin. Kemudian apa? Sin. Ho. Sa. Ha. Ni. Berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8. Apa tu lagi? Fa. Ni sa ni. Bagus. Terima kasih. Okey, last kali barulah datang kaf dengan ta. Dengan ta. So dari segi level ni shin pertama paling banyak. Ash. Kemudian barulah as. Bukanlah nak kata dia panjang lagi tak. Bukan dia panjang lagi. Nak bagi tahu kuat angin tu. Kekuatan angin, level angin tu, faham tak? Level angin dia paling banyak pada shin. Kemudian turun sikit dengan sin sebab ada sofir. Shin ni bolehlah. Apa shin ni kuat? Bolehlah sebab dia Level deruan angin, Ustaz. Terkira lah deruan angin pantai ke, deruan ke apa ke, bubuhlah. Sebab dia sofir. Bagus. Istilah tu, saya suka istilah tu, deruan. Dengan apa ni? Yang ni lah sebab apa? Sebab dia tak angin dia tak kuat. Sebab dia syiddah. Sebab angin dia tak kuat. Yang ni kategori-kategori hams. Hams biasalah. Kategori hams yang biasalah. Okey. Nampak? Tu dia kata yang ni, mesti nombor 1. Yang kedua, mesti Kenapa Ustaz guna hams biasa? Kita ham apa? Ham luar biasa. Ham je lah. Okey, ham je. Sebab semua ni hams. Cerita dia semua ni hams lah. Tapi kira ha dengan sa ni dia apa nama? Lebih sikit. Dia duduk di level nombor 3 tu sebab dia tak ada apa nama? Dia tak ada sokongan sifat lain. Sokong sifat lain menyebabkan dia hams biasalah. Kan. Dia customer. Okay. Boleh hams biasa Ustaz. Pulang lah tu pula nak buat hams biasa. Ada lawak pula cerita. Ni pun saya tak pernah kongsi sebelum ni. Ni first time saya kongsi kan benda ni. Okay. Kemudian yang bawah sekali tu kaf dengan ta tu hams juga. Tapi kenapa dia kurang? Paling nombor 4. Dia duduk nombor 4. Kerana dia syiddah. Okey.
Boleh Baik. Boleh. Thank you so much. Boleh pergi lagi ni. Bagus 10 minit. Ada 10 minit lagi. Okey, last sekali. Sebelum last. Tapi last sekali tu senang lah, paling senang. Yang ni yang susah. Yang ni yang susah. Tapi yang susah ni saya nak habiskan malam ni juga. Okey, baik. Apakah sifat yang ketujuh ni? Namanya sebut betul-betul. Istitalah. Istitalah. Sebut betul-betul istitalah. Kan duk tebuk. Istitalah. Istitalah. Okey. Kalau kita baca daripada tulisan ni memang tak faham. Cuba baca. Istitalah berlaku ketika menyebut huruf dot. Okey, sekarang ni istitalah pada huruf dot tu faham Dot ni ada sifat yang kedua bagi dia lah, yang kelima baginya lah. Dot adalah istitalah. Hasil penekanan lidah dari bahagian belakang hingga ke bahagian depan mulut sehingga hujung lidah menyentuh pangkal dua gigi kaki atas atau gusi itulah. Dan istitalah terhasil kesan daripada tekanan udara dari bahagian pangkal lidah. Faham? Tak faham, tak apa. Tak faham, tak payah faham. Sekarang ni kita nak praktikal terus. Memang saya pun tak faham baca. Terjemah je lah apa yang Dr. Irfan sebut. Tapi tak apalah. Walaupun kita tak faham apa yang kita tulis, tapi kita nak praktikal bagi betul. Okay, sekarang ni. Okay, siapa boleh bagi tahu saya di manakah makhraj huruf dad? Sepanjang tepi lidah. Sepanjang tepi lidah. Sepanjang perjalanan ini. Ini lagu Ustaz. Dia kata sepanjang. Daripada Sisi lidah bertemu Dan ke geraham. Tekan geraham. daripada tepi pergi ke mana? Sampai ke mana? Geraham. depan. Di geraham. Depan. Kiri atau ke kanan. Tepi lidah bertemu dengan gigi geraham bagian atas. Okey, hujung lidah sentuh tak? Sentuh tak? Tidak. Hujung lidah Sentuh. Sentuh gigi dua di atas. Sentuh. Hujung gigi ke sentuh gusi? Menyentuh pangkal dua gigi kaki atas. Tak payah baca buku. Tanya. Geraham. Tak payah baca buku. Buat je. Okey, nak tahu. Dot ni hujung lidah sentuh mana? Langit. Depan. Sentuh langit depan lah. Dah nama pun hujung lidah kan. Takkan sentuh langit belakang. Hujung lidah. Betul lah tu. Ustaz, jadi sebelum ni kan dia kata kiri kanan. Depan tak boleh. Tapi bila kita belajar sini dia kata semua kan. Bagus. Kiri kanan depan pun boleh. Kata saya pun bab kata puan Aini tadi. Puan Aini kalau dia ubah pendapat dia, saya sendiri pun ubah pendapat saya. Saya dulu kanan ke kiri, kejap kanan, hari ni kanan, esok rasa nak kiri pula. Sekarang ni saya pun pakai dua-dua. Saya pakai dua-dua. Rasa macam lebih sedap bunyi dia pakai dua-dua lidah ni. Maksudnya kanan kiri lah. Pakai kedua-dua. Dan benda tu tak salah pun. Memang pendapat daripada Imam Jazari pun. Pakai dua-dua. Dah makan ke? Mandi? Makan pakai lidah tak? Okey, baik. Tinggal. Aisyah. Tinggi dia. Sekarang ni, apa cerita tadi? Lupa dah. Apakah yang dikatakan istitalah tu? Sebenarnya istitalah ni adalah bunyi. Apa bunyi tu? Bunyi tu adalah bunyi dekat dalam mulut tu. Bila kita sebut huruf dot, dia tak putus. That's why lah huruf dot, kalau kita baca, dia termasuk dalam kategori huruf rokhawah. Cuba kita tengok balik. Bab rokhawah, syiddah dengan bainiyah. Dot duduk kat mana? Dari rokhawah, syiddah, bainiyah, dot duduk kat mana? Rokhawah. Dekat rokhawah. 2 minit tunggu baru dapat. Dot duduk dekat rokhawah. Okey. So, bila duduk dalam rokhawah, bila kita baca contoh. Okey, katalah perkataan fadli. Fadli. Macam mana kita baca? Orang duk ajar kan? Hujung lidah. Nak tanya Ustaz lah, istitalah tu makna dia panjang ke makna dia ada makna Tak apa. Jadi saya beritahu apa makna dia. Jadi saya beritahu. Okey, sekarang ni bila kita baca fadli, fadli. Macam tersekat betul tak? Bunyi macam tersekat. Fadli. Ada tak rasa macam tersekat bunyi dot tu? Fadli, fadli macam tersekat. Betul. Rasa macam tersekat. Tapi kalau kata tersekat, mestilah kita letak huruf dot tu dalam kategori apa? Syiddah. Letak syiddah. Tapi tak. No. Bukan kata syiddah. Bainiyah pun tak. Bainiyah pun dia tak masuk. Dia duduk dekat mana? Dia duduk dekat istitalah. Dia duduk dekat rokhawah. Jadi, apa benda yang menyebabkan dot ni dibaca dengan rokhawah? Istitalah ni lah.
Istitolah ni lah mengisi ruang rokawah bagi huruf dot ni. Jadi, apa sebenarnya yang berlaku pada huruf dot? Apakah yang disebut sebagai istitolah tu? Pemanjangan bunyi tu. Mana bila kita baca dengar tak saya sebut? Dengar? Dengar. Tu. Ustaz, lidah Ustaz duduk kiri ke kanan tu? Lidah Ke saya tengah? tengah. Okey, sekarang ni cuba tengok semua orang nampak Okey, kalau saya tunjuk. Kalau siapa geli tutup kamera, jangan tengok. Apa? Saya dah kotak gigi dah, jangan risau. Okey, cuba tengok lidah saya kat mana? Tengok. Atas. Nampak. Penuh. Kiri kanan sentuh tak lidah? Nampak je tak sentuh tepi. Sentuh tak? Tak sentuh. Sentuh. Tak sentuh ujung lidah Kiri. je. Okey, faham soalan? Kiri kanan sentuh tak lidah? Tak. Lidah tak sentuh tak gigi? Okey. Cuba tengok transformasi. Tengok transformasi. Nak kembang. Siapa kat sini lidah dia keras? Saya. Makan nasi ke pakai apa? Kalau lidah keras makan nasi pakai straw. So bagi saya punya prinsip tak ada orang lidah keras. Saya punya prinsip tak ada orang lidah keras. Kalau lidah betul-betul keras, makan nasi pun tak boleh. Lidah tak tulang, Ustaz. Lidah tak bertulang. Lidah tidak bertulang. Kalau lagu lagi. So lidah ni dia boleh berkembang. Nampak? Dua-dua sentuh. Kalau tangan saya sentuh dua-dua. Jadi bila kita sentuh dua-dua, apa yang akan berlaku? Lidah ni jadi macam lantai. Gigi tu jadi macam apa? Gigi tu jadi dinding dan lelangit tu jadi apa? Lelangit tu jadi Bumbung. Dan suara tu okey. Apa lagi sifat bagi dot? Siapa ingat? Itbaq. Bagus. Itbaq. Maka suara tu duk bergelewak dalam tu. Tahu bergelewak? Apa bergelewak? Orang kata suara tu duk Terkurung. Terkurung. Orang kata kita bergelewak dalam tu, duk bermain-main dalam tu lah. Jadi bunyi dia. So sekarang ni bunyi dia adalah panjang kan? Boleh faham tak? Cerita dia sekarang ni bunyi huruf tu suara. Suara tu jangan stop. Ada orang dia nak buat istitolah tapi dia stop. Dia kata tak bunyi pun Ustaz. Sebab apa? Dia sekat suara tu. Suara tu jangan sekat. Suara tu jangan sekat. Suara tu. Cuba buat boleh tak? Suara tu jangan sekat. Sampai ke huruf tu jangan sekat. Suara tu sweet. Suara tu sekarang ni cerita huruf tu ada rokawah. Betul tak? Bila kata rokawah dia boleh bunyi panjang. Macam contoh huruf fa. Apa lagi? Panjang mana nak bunyi pun boleh. Termasuklah huruf dot ni. Iyalah betul dah. So dengar tak tiba? Bunyi dalam mulut tu. Maknanya lidah Ustaz tu penuh Maknanya tak ada kiri kanan kan? Penuh. Lidah saya tak ada bocor. Ada tak lubang-lubang lidah? Lidah saya penuh. Walaupun putih sikit lidah pakai ubat banyak. Jadi okey, syarat pertama nak sebut huruf dot ni jangan muncung. Jangan muncung. Kalau muncung nanti bibir terkatup. Jangan muncung. Tengok saya sebut. Ada tak saya muncung? Dia muncung. Jadi bila kita baca jadi dia tak boleh baca waladdo. Dia kena ada istitolah tu. Dia kena ada istitolah. Contohnya macam min fadli. Bagus. Terima kasih Puan Rohani Sulong. Fadli. Kena berjalan. Do tu kena berjalan. Tak boleh berhenti. Kalau berhenti jadi syiddah.
ada beberapa perkataan dalam Quran ni, kadang-kadang dia jadi bahaya kalau kita tak buat istitolah ni. Contohnya macam famanil turra, lepas dot tu ada ta. Lepas dot ada huruf ta. Di mana dot dengan ta ni dia banyak sifat persamaan. Itbaq, isti'la, kan? Apa nama yang pertama tu jahar. Kan? Kalau kita baca tak bunyikan istitolah ni pada dot ni, dia akan dibaca dengan idgham. Famanit turra, which is wrong, tak betul. Kena baca istitolah. Famanil turra, kena panjangkan bunyi tu. Nil, famanil turra. Kena banyak, kena bunyi lah. Kena bunyi dalam mulut tu. Okey. Bunyi tu. Jadi kalau siapa nak tahu istitolah tu maknanya apa? Istitolah ni lah yang bunyi panjang dalam mulut tu. Dan kalau orang kata, bukankah short dot ni sifat dia macam syiddah? Tak. Dia adalah rokhawah. Tapi kat mana rokhawahnya? Istitolah inilah mengisi ruang rokhawah bagi huruf dod. Boleh faham? Apa maksud dot tu? Apa maksud istitolah? Boleh faham dah? Okey. Nak tanya, mana admin? Admin ada admin? Puan Rosi, boleh tambah sikit lagi tak? Masa 5 minit. 5 minit boleh. 5 minit boleh. Okey, kita semua 5 minit tambah. Okey. Mana tahu pukul ngantuk sangat dah ni. Okey, 5 minit je dah tambah. Okey, yang terakhir adalah sifat gunnah. Kalau tengok dalam matan, gunnah ni diduduk dalam makhraj huruf tapi dibawa ke sifat huruf. Itulah okey, huruf apa yang ada gunnah ni? Nun dan mim. So nun dengan mim ni ada sifat gunnah. Apa makna gunnah? Dengung. Gunnah ni maknanya dengung. Maknanya sekarang boleh tak kita buang gunnah daripada nun dengan mim? Boleh tak? Tidak. Tak boleh. Takkan boleh. Buatlah macam mana pun takkan boleh. Kecuali tengok sebab tu nama-nama hukum ni penting. Kena ingat. Bila kata idgham bila gunnah. Faham tak mana bila gunnah? Tidak. Kenapa kita kata dia bila gunnah? Tidak ada dengung. Sebab dia bila masuk. Masuk tak dengung. Tak dengung. Sebab apa? Sebab bila nun tu masuk dalam lam, contoh mil ladun. Bila nun tu masuk dalam lam, masuk keseluruhan dalam lam, maka nun tu dah tak ada dah. Bila tak ada nun, tak ada lah gunnah, betul tak? Bila tak ada nun, tak ada lah gunnah. Bila nun masuk dalam ra keseluruhan, habislah gunnah, tak ada. Tapi contoh kalau kita baca siratal ladzina an'amta alaihim, ada tak dengung pada nun tu? Ada. Ada tak dengung pada mim tu? Ada. Jadi kalau orang kata nun dengan mim tu izhar, betul, memang sifatnya izhar. Izhar syafawi, izhar halqi, betul. Tapi boleh tak kita buang gunnah dari nun dan mim tu? Ada dengung dengan mim tu? Dengung ada. Dengung asli. Dengung dia memang sifat dia. Macam mana kita nak buang? Tak boleh buang. Itu sifat dia. Jadi kena ada. Tambahan lagi sifat dia. Okey, yang saya sebut tadi lam dengan ra jadi inhiraf. Maka nun dengan mim jadi gunnah. Jadi sifat tambahan bagi sifat bainiyah. Nun jadi gunnah, lam ra jadi inhiraf. Tersekat tu. Yang ini tersekat kat lidah, keluar ke tepi, lencong ke tepi. Yang ni tersekat kat mulut, mim tersekat kat bibir, nun tersekat dekat lidah, keluar ke hidung. Jadi dia cari jalan untuk keluar juga. Kita tak panggil lah mim ni, kita tak panggil mim dengan nun inhiraf. Nun dengan mim ni kita tak kata inhiraf keluar ke hidung. Jadi pelik istilah tu, inhiraf ni dia keluar ke tepi dia je. Jadi mim dengan nun ni kita pakai istilah gunnah. Kita tak pakai istilah inhiraf. Okey? Baik. Maka sekarang ni nun dengan mim kena ingat, kena tanam dalam kepala bahawa tak boleh buang sifat nun dan mim dengan dengung. Tak boleh buang dengung daripada nun dan juga mim. Okey, alhamdulillah. Sekarang ni kalau ikutkan habis kita punya sifat yang 8 ni. Okey, kalau saya nak 1 minit je saya nak minta. Saya nak minta Ustaz siapa yang saya nak tengok muka sikit. Ni. Nak pilih seorang je. Okey, Puan Dayang. Special nama Dayang ni. Okey, Puan Dayang boleh buka mikrofon? Ataupun tak apa. Kalau Puan Dayang susah nak buka mikrofon, saya cari yang buka mikrofon.
Bakat-bakat, oh mikrofon pula dah. Semua tengok bawah. Ha? Nak tanya soalan je. Tak apa, saya nak 2 orang je. Volunteer. Okey, Puan Rohani Sulong lah. Puan Rohani Sulong, silakan. Okey, Puan Rohani Sulong, buka balik mikrofon. Okey, bantu saya. Saya nak okey, sekarang ni cuba sebut dari awal sifat bagi huruf dot. Apa dia? Ikut turutan. Ikut turutan. Tapi tengok buku. Istilah. Tak betul. Ikut turutan. Jahar. Itbaq. Sifat. Sifat apa? Jahar, Rakhawah. rokhawah. Jahar, Istilah. rokhawah, Istilah isti'la, itbaq. Yang kelima? Istitolah. Yang kelima is istitolah. Cik, ada 2 kali is. Oh, itu ikut susunan. Jahar. Itbaq. Ikut susunan senang. Nanti lupa. Okey. Jahar, rokhawah, istilah, itbaq, istitolah. Tanya orang lain lah, janji orang lain terus jawab. Kata jawab dulu. Okey, sekarang ni Puan siapa? Puan Siti Nora. Macam familiar je Puan Siti Nora ni. Ya, Ustaz. Okey, bagi tahu saya sifat huruf ra daripada awal. Ikut turutan. Ra is jahar. Ya. Inhiraf. Tawassul. Tawassut. Takrir. Istifal. Istifal. Intifah. Apa? Iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Infitah. Inhiraf. Takrir. Tak tahulah. Dah ikut turutan saya pun pening. Siapa boleh bagi? Okey, 1 orang boleh saya nak. Yang ikut turutan. Siapa boleh buat ikut turutan? Okey, Ustaz, saya cuba. Okey, saya cuba Ustaz. Jahar. Ya, saya Zarina. Okey, sekejap. Saya nak bagi 1 huruf. Tak, nak fikir. Huruf apa? Semalam saya mimpi huruf ba. Tadi kata ro. Ro tempatlah orang lain punya. Ni saya mimpi semalam huruf ba. Okey, bagi tahu saya ba dari awal apa dia? Ba. Huruf ba. Jahar. Jahar Saya pun tak terbayang. Huruf ba dia ada 6 semua. Syiddah. Lepas tu istifal, infitah. Lepas tu qalqalah, dia punya huruf tunggal. Orang ni tak ada untuk ujian, pekan menipu tu. Terima kasih Ustaz. Jadi muka surat belakang tu, kalau kita cek muka belakang tu adalah senarai-senarai sifat tu. Bagi saya tak payah tengok pun. Tak payah tengok pun senarai-senarai tu. Semua dalam kepala sekarang. Kan? Muka surat berapa tu? Kita tengok. Tak ada pandai. Tak ada pandai. Semua orang akan pandai. Muka surat 92. 92 dengan 94 ni, 93 ni semua senarai-senarai. Jadi tak payah tengok senarai-senarai tu sekarang ni. Semua dalam kepala dah. Ustaz ikut susunan tu pening. Tak ikutlah susunan, kita belajar susunan. Jangan ikut susunan, tapi pening. Kena hafal lu. Tak payah hafal. Ingat macam tu je. Okey, pertama esok ke lusa ke cuba try. Ambil 1 huruf. Ustazah Aini. Ustazah Aini saya nak last Ustazah Aini. Okey, Ustazah Aini huruf lam. Tak dengar panggil Ustazah. Betul gini, betul ni. Okey, last. Jahar, tawassut. Tawassul. Tu jawab dah tu. Jahar baini ya. Infitah. Inhiraf. Apa dia? Istifal, infitah. Inhiraf. Ikut susunan lah. Ikut susunan lebih baik lah. Kalau tak ikut susunan boleh juga, tapi jadi pening sikit lah kalau tak ikut susunan. Daripada awal, jahar, bainiyah. Tapi kalau boleh tawassut tu kita pakai bainiyah lah. Sebab nanti kita akan pening. Tawassut ni kita akan guna untuk mat nanti. Tawassut ni, istilah tawassut ni kita pakai untuk mat, 4 harkat. Nanti akan tercampur-campur. Tawassut 4 harkat ke tawassut bainiyah ni. Cuma kita kalau boleh dalam pelajaran kita ni kita pakai yang bainiyah. Okey, time up. Minta maaf banyak-banyak. Tak boleh nak pergi dah. Okey, terima kasih banyak semua untuk malam ni. Kita tangguh dulu kelas kita malam ni dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-Asr. Okey, terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Rozi.